Assalamualaikum, salam sejahtera. Hey, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kembaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berburu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Terima kasih kepada Studio Kembara sebab semalam aku telah dijemput untuk tayangan perdana sequel filem Mat Kilau, filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah yang akan ditayangkan secara rasmi pada 11 Januari 2024. Malam gala semalam diadakan dekat IOI City Mall, sangat meriah, sangat gempak, turut mencemar duli Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pelakon-pelakon dia sebagaimana yang korang tengok dekat trailer, Fatah Amin, Nova Zura, Ali Karimi, Nadir Nasar, High Council, Heliza, Helmi, Wan Hanafi Su, Amirul Afindi, Hasnur Rahmat, Amir Ahnaf, Hazwani Helmi, Namron, termasuklah juga John Bear pun berlakon juga. Dan ramai lagi lah. Yang tu nanti kau pergi tengok sendiri. Pengarah dia, bukan Samsul Yusof, tapi Saiful Reza Syukur dan Syahrudin Mat Dali. Ada banyak kontroversi here and there berkenaan dengan pembikinan filem Pendekar Awang ni. Ada pelakon digugurkan lah, pengarah digugurkan lah, macam-macam lah. Filem dia berdurasi 1 jam 53 minit, hampir 2 jam. Pada pandangan aku, filem dia memang syarat dengan mesej-mesej terus pop ke muka korang berkenaan dengan orang Melayu. Macam mana mesej yang telah disampaikan dalam filem Mat Kilau tu, macam tu jugalah filem ni dia punya mesej. Adalah scene-scene babak-babak yang tunjuk British ni datang. Kali ni ada juga ritual Freemason ni, ada mata satu dekat belakang. Cerita pasal apa tujuan sebenarnya British datang dekat Malaysia, katanya nak memisahkan ulama dan juga pemerintah dan macam-macam lagi. Dan itulah di mana munculnya Pendekar Awang bersama dengan hero-hero pahlawan Melayu yang lain, cuba nak pertahankan tanah air dan menyemarakkan semangat orang Melayu supaya mempertahankan agama, bangsa dan negara. Pada pandangan aku, dari segi lakonan, okey, tak ada masalah, semua pun pelakon hebat-hebat. Cuma yang aku nak bagi highlight sebenarnya dekat geng-geng High Council. Patutlah cerita High Council yang aku tak pernah tengok tu mendapat feedback yang sangat baik. Diorang berlakon dekat dalam ni memang sangat-sangat best gila. Jadi peminat-peminat dua orang ni yang berlakon High Council ni, korang boleh pergi tengok, nak tengok diorang punya aksi dalam filem. Aku rasa filem first diorang kot memang sangat-sangat best. Aku look forward juga nak tengok John Bear. Kita punya ni speaker dekat ML Studio tu kan, dia punya lakonan macam mana kan, tak bercakap langsung. Tak bercakap. Watak John Bear dia jadi orang jahat. Cuma dia punya kejahatan tu dapatlah aku rasa. Dan aku perasan juga John Bear ada buat stunt dia sendiri, di mana ada scene tu dia kena sepak dengan si Nadir ni. Lepas tu dia jatuh macam dekat kayu kan. Aku tengok, memang John Bear, babe. Buat stunt sendiri. Aku tak nak sembang bab-bab teknikal sebab aku bukanlah hebat sangat pasal filem ni. Nak tengok dorang punya pemakaian lah, adakah sesuai dengan zaman tu. Cuma yang aku puji, contohnya macam Fazura. Dia berkuda, dia memanah semua tu, tak nampak kekok langsung. Secara overall, filem ni sebenarnya okey. Boleh ditonton kepada siapa yang dalam hati dia penuh dengan semangat kemelayuan, nak mempertahankan agama bangsa negara ni. Memang cerita ni untuk korang. Jadi pergilah tengok 11 hari bulan ni. Namun okey, ini part akulah, personal review aku. Mungkin agak negatif, tapi bukanlah aku nak mengecam supaya korang tak tengok. Tak ada. Kalau ikut cerita filem Mat Kilau tu, yang watak Pendekar Awang ni, kalau tengok daripada satu podcast ataupun temubual dengan Samsul Yusof, dia bagi tahu sebenarnya Pendekar Awang ni dia mitos. Dia tak wujud. Sebab dekat awal filem dia keluar dia punya disclaimer tu kan. Cerita ni sebenarnya diilhamkan, watak-watak dia diilhamkan daripada wira-wira tanah Melayu ni, dan cerita ni diolah lah. Maknanya dia punya jalan cerita dia memang nak tunjukkan bahawa filem ni mengisahkan tentang pahlawan-pahlawan tanah Melayu ni, nak mempertahankan tanah Melayu. Tapi cerita ni adalah cerita rekaan. Kalau aku silap, tolong betulkan. Persoalan aku dekat sini, kenapa tak ambil cerita yang memang betul-betul wujud,
memang daripada kisah benar. Sebab kita tahu ramai lagi wira-wira yang kita belajar melalui sejarah. Contohnya Datuk Maharaja Lela, Si Pitung, Datuk Bahaman, macam-macam lagi lah, Tok Kenali apa semua tu. Kenapa watak yang direka ni yang menjadi highlight untuk dalam filem ni? Itu persoalan aku lah. Aku puji dari segi sinematografi dia yang kita tengok dalam filem Mat Kilau. Orang komplain disebabkan pengarah dia Samsul Yusof, kamera dia banyak gegar, tambah-tambah scene yang lawan-lawan lah. Dalam filem Pendekar Awang ni telah ditambah baik. Tak ada dah scene kau tengok tiba-tiba kamera dia gegar-gegar, goyang-goyang. Namun Samsul Yusof, kan, kita tahu dia adalah pengarah yang hebat. Apa pun kecaman yang dia terima, filem dia tetap hebat. Jadi mungkin pada aku disebabkan cerita ni tak diarahkan oleh Samsul Yusof, dia punya magic touch dia tu tak ada. Faham tak? Dia finishing dia tu macam dan tak tahu kenapa, pada akulah guys, relax, ini aku punya pandangan sebagai orang yang dah menonton. Fatah Amin yang pegang watak Pendekar Awang ni, bagi aku tiba-tiba bila dia jadi hero dalam cerita ni, nampak sedikit kayu. Dia punya scene-scene lawan apa semua tu tak ada masalah, memang nampak natural lah, dia bersilat apa semua tu kan. Tapi even bercakap dengan Fazura yang memegang watak sebagai isteri dia dalam cerita ni, nama watak dia Sayang, nampak macam scripted sangat lah. Cuma itulah kot apa yang aku boleh cakap pasal filem ni, baik dari sudut positif dan sudut yang boleh ditambah baik. Aku bila kritik ni, bukan aku kecam, kutuk supaya korang jangan tengok. Korang pergilah tengok. Cerita ni best. 1 jam 53 minit ni, tak adalah aku mengantuk. Even aku tengok cerita Justice League pun, aku tidur tau. Cuma bila aku dah habis tengok cerita tu, nak berjalan pergi ke parkingan, macam ambil time sikit aku nak hadam. Kalau cerita Mat Kilau tu, lepas habis je dia punya tayang perdana tu, masuk kereta aku dah tahu boleh cakap dah. Cerita ni best, cerita itu, cerita ni ini. Tapi ni macam aku nak kena tidur dulu. Baru aku faham, baru aku dapat garap. Nampak? Menggarap dia punya dia punya tu dia. Tapi walau apa pun yang aku cakap dalam aku punya review ni, filem ni memang sangat-sangat boleh kalau untuk nak menyemarakkan semangat bangsa Melayu, kita punya agama, bangsa dan negara ni memang sangat-sangat sesuai. Memang kau boleh tengoklah, contohnya macam sekolah, cerita pasal sekolah dekat Malaysia ni, sekolah Cina, sekolah benda tu pun ada cerita juga. Kesimpulan dia, mungkin production Studio Kembara ni dia nak bagi impact yang sama macam mana filem Mat Kilau. So dia nak cuba sampaikan impact ataupun mood ataupun hype yang sama menerusi filem Pendekar Awang ni. Tapi pada akulah, dia sampai tapi tak 100%. Dia tak boom macam tu. Dia macam macam tu je sampai dia. Jadi jangan lupa korang bolehlah pergi tengok dekat wayang nanti 11 hari bulan 1 2024. Satu lagi mungkin lah, strategi tayangan dia tak kena. Patutnya benda macam ni, cerita yang menyemarakkan rasa cinta pada negara, tanah air, bangsa, agama ni, kau tayang masa bulan puasa ke, masa raya ke, ataupun masa merdeka ke, baru kena. Awal tahun babe, New Year. Jadi lagi sekali, korang jangan lupa pergi beli tiket sekarang. Tempah awal-awal, nak booking satu panggung pun boleh. 11 hari bulan 1 2024. Kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah share. Dan kalau ada sebarang komen, boleh komen juga dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga maju jaya untuk Pendekar Awang, Darah Indera Gajah. Moga-moga boleh dapat kutipan yang sama level ataupun lebih lagi daripada filem Mat Kilau, dan semoga semuanya dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Ingat, apa-apa pun aku nak ambil sikit mesej yang diberikan dalam filem Pendekar Awang, Darah Indera Gajah ni. Kita pertahankanlah kita punya bangsa, agama dan negara. Siapa lagi yang nak pertahankan kalau bukan kita sendiri. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. Allahu Akbar.